Okey, hari ni kita nak tengok CA tajuk pamer disiplin. Okey, yang pertama sekali kita nak tengok penerangan dia. Disiplin bekerja. Okey, sebagai peraturan dan syarat yang dikenakan ke atas pekerja oleh pihak pengurusan bagi membetulkan atau mencegah tingkah laku. Okey, ini adalah disiplin. Okey, yang 1.1 tujuan dia untuk memastikan setiap kaki tangan kerja dengan cara yang boleh diterima oleh organisasi. Kalau tak ada disiplin macam kat bengkel kan, bahaya kan. Okey, konsep dia, disiplin adalah sebagai dari tugas harian. Okey, bila kita tengok disiplin ni penting. Contoh nak masuk pukul berapa, itu pun mendisiplinkan diri. Nak balik pukul berapa, okey, kena disiplin lah. Okey, dia untuk mengawal keadaan. Kalau awak tak ada disiplin, awak masuk ikut suka, pening ya. Okey, disiplin dan dokumentasi bergerak seiring. Okey, setiap ada apa-apa disiplin, kita akan dokumentasikan dia. Siapa yang buat salah, macam di sekolah kita akan ambil nama apa semua tu, dihantar kepada lembaga disiplin. Kita akan ambil dokumentasikan dia. Untuk melindungi organisasi, dokumentasi yang lengkap tentang pelanggaran peraturan dan akibat mesti wujud, baru senang nak ambil tindakan. Okey, 1.4 cara terbaik untuk menangani masalah disiplin dan tempat kerja adalah dengan bersemuka dan berbincang secara peribadi, dan tumpuan pada tingkah laku, bukan pada personality. Okey, kita tengok tingkah laku dia macam mana. Kalau personality ni tengok kemas, apa yang kita nampak itu adalah personality dia hari-harinya. Tapi tingkah laku tu mungkin dia tak ada disiplin, ikut suka dia, semua kena ikut dia kan. Jadi syarikat memang tak suka macam tu lah. 1.5 pekerja perlu tahu apakah yang diharapkan daripada mereka semasa bertugas. Adakah apakah ganjaran jika berjaya. Okey, yang tu pun kita disiplin pun akan dapatlah dan macam ni. Dan apakah risiko jika gagal. Okey, tengok sini contoh maklumat right way, wrong way. Okey, kita tengok sini tangguh dua pula. Garis panduan disiplin. Latihan untuk bertindak mengikut peraturan. Okey, bila ada garis panduan, kita akan buat latihan dia mengikut peraturan. Okey, 2.1 disiplin ini dianggap sebagai satu jenis latihan terpilih yang mewujudkan tabiat pemikiran baru, tindakan dan ucapan untuk memperbaiki pekerja dan mencapai maklumat. Okey, 2.2 pula, kita masuk 2.2. Garis panduan bertujuan untuk gaji. Okey, pendekatan yang paling berkesan dalam menguruskan isu prestasi. Bila ada garis panduan tu, disiplin dia tengok okey dia macam mana, adakah boleh naik pangkat ke, kita nak potong gaji ke, dia tengok kat situ lah. Okey, kita menggaji ni, menggaji. Okey, 2.3 isu disiplin biasanya akan menyebabkan gangguan kepada persekitaran kerja. Okey, contohnya dalam bengkel tu ada semua yang tak berdisiplin. Dia buat salah laku, dia tak ikut peraturan, maka kamu yang bekerja dalam tu pun akan bermasalah. Okey, kerana kegagalan untuk mencapai maklumat atau untuk melaksanakan tugas. Okey, hasil kerja tidak boleh diterima dari segi pengeluaran, jadi output pun tak cantik. Okey, 2.4 tanggungjawab majikan untuk menjelaskan kepada pekerja bidang yang perlu diperbaiki, mencadangkan perbaikan dan memberi ruang kepada pekerja untuk membuat penambahbaikan.
Okey, tengok yang tak ada disiplin duduk bawah sekali. Okey, middle one. Tengok pada pakaian, pada muka. Okey, pada personality, tengok ni muka dia macam mana. Okey, kadang-kadang tengok muka saja bergaya tapi malah cakap saja pandai pun tak guna. Tengok yang berjaya sekali, ikut disiplin. Okey, jadi kita tengok ada satu raja. Okey, contoh disiplin. Dia ada terjemahan, dia ada disiplin. Okey, dia disiplin, dia ada kawalan diri, dia ada kepercayaan. Waktu perjalanan dan cinta. Okey, waktu perjalanan dan cinta. Okey, kat sini. Okey, kamu tengok sendiri lah kat sini. Okey, prinsip kerahsiaan. Apa dia rahsia ni? Kenapa sangat rahsia ni? Okey, kerahsiaan sangat penting atas berbagai sebab. Sebab dia boleh menyebabkan kehilangan perniagaan atau pelanggan. Kalau ada, kita kena rahsia. Ada benda yang kita perlu rahsia untuk syarikat kita. Kita tak boleh cerita dekat orang. 3.1, satu set peraturan atau janji yang menghadkan akses atau sekatan ke atas beberapa jenis maklumat. Okey. 3.2, disalahgunakan untuk melakukan aktiviti haram seperti fraud atau diskriminasi yang akan menyebabkan tindakan undang-undang bagi majikan. Seperti kita kena rahsia. Yang okey, 3.3, pendedahan maklumat yang sensitif tentang pekerja dan urus boleh menyebabkan kehilangan kepercayaan, keyakinan dan kesetiaan pekerja. Contoh, ada benda tu kita kena rahsia. Mungkin dia ada buat satu benda yang buat orang marah. Syarikat kena rahsia. Tapi bila rahsia tu muncul, maka orang akan kehilangan kepercayaan. Maka nak bekerja pun dah tak seronok, dah kurang keyakinan. Okey, 3.4, pemeliharaan maklumat sulit dan peribadi adalah penting dalam menguruskan seseorang secara bermaruah dan berhormat. Kita kena pandai. Kita tak nak memalukan orang, kita kena jaga orang tu. Itu rahsia lah. Okey, tengok contoh gambar ni. Contoh imej kerahsiaan. Semua tutup mulut. Kalau awak tengok, semua pakai tutup tutup mulut. Okey, rahsia. Okey, sekarang 4.0, standard kod amalan. Kod kata berlaku mentadbirkan jangka lipat untuk pihak pengurusan dan bekerja sama ada bentuk bertulis atau lisan. Okey, 4.1. Okey, 4.1, walaupun kod tidak menghalang tata kelakuan tidak sesuai atau fraud, ia menyediakan standard perundangan dan etika mengaruhi prestasi komitmen kepada sistem kawalan dalaman. Bagaimana dokumen ini menyediakan kod amalan yang menerangkan standard kelakuan seorang pekerja. Kita kena kira apa yang dia kena buat, apa yang tak boleh. Tengok 5.0, garis panduan. Banyak peraturan telah tersedia dalam bentuk dasar dan undang-undang. 1. Memenuhi harapan pelanggan. Kita kena buat garis panduan tu sebab undang-undang tu kita nak pelanggan dia, pelanggan kita okey. Prosedur untuk bekerja seperti melakukan ketidakhadiran. Yang ketiga, prosedur untuk memohon cuti sakit. Semua ada garis panduan. Kita tak boleh suka-suka. Kau
oh hari ni tak sihat, supaya tak pergi. Dia ada prosedur-prosedur dia, macam mana nak ambil cuti sakit, cuti rehat, cuti kecemasan, cuti bergabung dan cuti menjadi juri. Tengok ni, ada macam-macam cuti. Okey, kita pun ada garis panduan jam kerja. Jam kerja maksud dia masuk pukul 8 balik pukul 5. Ataupun syarikat tu ada kerja fleksibel, maksud dia awak boleh masuk pukul berapa asalkan kerja tu, contoh 8 jam 8 jam. Okey, 5.1 pentingnya untuk memastikan dasar undang-undang yang sedia ada, praktikal, jelas dan mudah difahami. Okey, tengok 5.2 membantu dalam menyediakan kesinambungan dan equity tempat kerja. Okey, ini contoh. Setiap kali apa yang nak buat, kita tertib. Dia ada je benda-benda yang perlu, kita tak boleh ikut. Okey, ini contoh email panduan. Okey, sekarang dah sampai nombor 6 dah. Prosedur interaksi sosial. Okey, interaksi ni maksudnya kita berbual, bersembang, berbincang. Okey, interaksi sosial adalah pertukaran antara dua atau lebih dalam bentuk satu kelompok masyarakat. Kalau seorang macam mana kita nak berkomunikasi kan, kecuali pakai handphone. Tapi kalau tempat kerja pastilah ada dua atau lebih. Interaksi sosial ni dia menggalakkan kerjasama yang dipertingkatkan. Ahli-ahli dia akan merasa diterima dan lebih memahami nilai matlamat bersama. Okey, 6.2 memperoleh kepintaran yang lebih luas, merangkumi fisiologi sosial, emosi, kondisi reflektif dan personality. Sebab apa dia luas? Sebab bila kita bersembang ramai-ramai, kita akan minta pandangan. Satu pandangan mungkin tak cukup kuat lah. Bila kata ada banyak pandangan, maka benda yang kita buat tu akan lebih baik, lebih kuat. Okey, 6.3 untuk mencapai maklumat individu dan organisasi. Bila bergabung, dia akan jadi dapatlah matlamat dia. Okey, apa yang kita nak kan? Matlamat di puncak. Tengok ni ya. Ini puncak dia, matlamat. Ini adalah matlamat dia. Ini pekerja semua bagi bincang, dapatlah satu matlamat yang baik. Kalau tak ada interaksi antara sosial, boleh tumpang ke apa ke. Okay, ini gambar ni. Tengok ni, seorang dia tak kuat, tapi bila ramai, wow, perfect. Okey, ada dua gambar. Okey, nombor 7, garis panduan disiplin. Okey, garis panduan disiplin ni untuk apa? Digunakan untuk melindungi sebarang tindakan oleh majikan untuk membetulkan tingkah laku pekerja salah laku atau ingkar tugas. Dia ada. Okey, sini kita tengok ni, dia ada terjemahan ketidakmampuan, kenal pasti jangkaan kerja, adakah latihan dan kawal selia, beri masa dan peluang untuk prestasi kerja dipertingkatkan, beri amaran, bertulis untuk memberitahu risiko. Okey, jalankan. Okey, semak prestasi. Okey, kerja lancar, masalah selesai. Kemudian turun lagi pada kerja tidak lancar, masalah tak selesai. Kalau dah okey semua, bekerja bersurat. Okey, sama dengan di sebelah sini. Sama. Ya, sama. Okey, tengok buku balik. Okey, itu saja. Di sini ada soalan. Cuba tengok soalan. Okey, kenapa disiplin bekerja penting? Cuba cari jawapan balik. Buka nota yang diberi. Adakah pekerja dan majikan boleh melakukan apa yang disukai tempat kerja? Bagaimanakah seorang pekerja itu boleh memahami prosedur? Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.